Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudari sedang pendengar yang dihormati sekalian, dalam kesempatan yang ada ini saya ingin membawa saudara-saudari untuk kita berbicara beberapa fakta mengenai takwa. Saya mulakan perkongsian singkat ini dengan membaca ayat yang ke-56 daripada surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang membawa maksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Daripada ayat yang kita dengar tadi, memberi kefahaman kepada kita bahawa tujuan Allah menjadikan manusia dan jin, ataupun sebab utama, tujuan utama manusia dan jin diciptakan ini adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya diminta untuk menumpukan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada perkara yang lain seperti kepada dunia, kepada hawa nafsu, tidak kepada orang-orang yang tertentu dan sebagainya. Jika berlaku perkara yang sedemikian, maka seluruh amalan kita, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mari kita memerhatikan ayat yang berikutnya daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat-ayat yang di atas, yang baru kita dengar tadi, Allah telah menjelaskan kepada kita bahawa tujuan utama ibadah yang dilakukan oleh kita itu adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah matlamat dan tujuan hidup kita yang diperintahkan. Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya akhirnya kita mendapat darjah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah dengan tujuan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, kenapa dengan takwa? Apa ada pada takwa? Apa kehabuan yang akan diperoleh oleh kita bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sudah menjadi lumrah manusia lah kan, bila diminta buat satu kerja, bila diberi satu tugasan, maka yang menjadi persoalan adalah apakah akan mendapat upah, apakah akan mendapat habuan ataupun ganjaran daripada orang yang menyuruhnya. Jadi begitulah juga manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia melakukan ibadah, apabila manusia diminta melakukan amal soleh, maka akan tertanya apakah bentuk ganjaran yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini Allah telah memberi jawapannya di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar. Ukulaha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin an-nar. Yang bermaksud, sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai yang sentiasa mengalir di sekitar tamannya. Makanannya kekal, tidak putus-putus, dan naungannya sentiasa teduh. Itulah kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan usaha orang-orang kafir itu pula adalah neraka. Maka jelas kepada kita bahawa amal soleh, ibadah yang kita lakukan ini adalah bertujuan untuk mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa itu diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zat yang memberikan habuan kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh, bersusah payah melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh untuk mencapai darjat takwa tadi. Jadi maknanya penat lelah kita dalam beramal soleh ini, dalam melakukan ibadah ini,
kesemuanya itu ganjarannya adalah kebahagiaan di akhirat nanti, iaitu mendapat syurga sebagaimana sifat-sifat yang telah disebutkan sebagainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apa itu takwa? Jadi dalam memahami konsep takwa ini, saya nak bawalah satu kisah perbualan di antara dua orang sahabat Nabi yang agung, iaitu Amirul Mukminin Umar Al-Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Jadi pada satu hari, Umar Al-Khattab telah bertanya kepada Ubay, apakah itu takwa? Maka Ubay memberi respon dengan memberi soalan balas kepada Saidina Umar, di mana Ubay bertanya, apakah yang akan kamu lakukan? Apa pernahkah kamu melalui satu lorong yang penuh dengan duri? Maka Umar menjawab, ya, bahkan pernah. Maka Ubay bertanya lagi, apakah yang akan kamu lakukan? Maka Umar pun menjawab, aku akan bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Maka Ubay pun menjawab, itulah takwa. Jadi kisah perbualan di antara Umar dan Ubay tadi telah memberi satu analogi yang cukup cantik tentang makna takwa, iaitu bagaimana seseorang itu perlu fokus dan perlu bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar terpijak duri atau tersangkut duri pada pakaian. Atau mungkin kita boleh memberi satu contoh yang lebih dekat lagi dengan keadaan kita di Malaysia ini. Apabila kita berjalan merentas padang yang penuh dengan pokok kemuncup, jadi apa yang akan kita lakukan? Sudah pasti semasa kita berjalan itu kita akan berhati-hati dan mungkin kita akan menyingsing sedikit kaki seluar kita agar tidak tersangkut dengan bunga-bunga kemuncup tadi. Jadi itulah sifat orang yang bertakwa, sifat yang penuh berhati-hati dan bersungguh-sungguh bagi menjauhkan diri pada terkena duri-duri dosa dan terjumus dengan perkara-perkara yang syubhat. Penuh berhati-hati dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh ketika menjalani kehidupan di atas muka bumi ini supaya kita tidak tergelincir daripada landasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar berada dalam diri kita. Jadi bila menyebut tentang takwa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut at-taqwa hahuna. Rasulullah mengulanginya 3 kali sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maknanya takwa itu di sini, maknanya di dalam dada ataupun di dalam kalbu ataupun di dalam hati kita. Jadi takwa ini adalah sesuatu yang berada dalam hati kita yang kadang-kadang kita tidak nampak dalam bentuk penampilan luaran, seperti pada rupa paras, pada pakaian yang dipakai seperti jubah dan serban, pada janggut dan lain-lainnya. Jadi takwa itu adalah persoalan hati. Jadi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita ini terjaga dan penuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini untuk perkongsian kali ini. Semoga kita semua termasuk diri saya sendiri mendapat manfaat daripada apa yang telah kita bicarakan tadi, dan semoga kita ini sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.